Assalamualaikum, salam sejahtera para penonton kita bersua di Malaysia petang ini. Hari ini edisi 14 Jun 2021 bersama dengan saya Ifan Faruqi dan rakan penyampai. Dan saya Helena Pelavi bersiaran dari rumah. Berbeza suasana dia, kalau di office lebih meriah hari ini. Dan mungkin hari ini 14 Jun kita nak ucapkan selamat hari menderma darah kepada semua mereka yang suka menderma darah, yang orang kata paying forward, kerana ini yang kita perlukan lagi-lagi dalam pandemik COVID-19 ini. Darah sangat diperlukan kerana transfusi dan sebagainya amatlah kritikal pada waktu ini. Dan itu mungkin satu daripada 3 wira yang kita nak sambut hari ini berkenaan dengan kelahiran, wartawan kelahiran Malaysia yang mendapat anugerah Pulitzer dan juga pemenang Moto3 yang baru saja diumumkan. Itu 3 wira. So hari ini dia punya semangat tu lain macam sikit. Khususnya bagi penderma darah, kerana darah-darah mereka itu telah menyelamatkan ramai orang. Anda boleh lihat perkongsian di Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia bagaimana penghargaan diberikan kepada penderma darah oleh mereka yang mendapat manfaat langsung daripada darah mereka itu. Adina. Betul, dan kita nak mulakan sesi kita hari ini untuk mengucapkan lagi satu bahagian hero. Jika anda di rumah yang duduk rumah tak pergi mana, anda juga hero. Kerana kalau kita lihat memasuki hari terakhir fasa pertama COVID MCO yang ketiga ini kita lakukan, kita nampak satu perbezaan yang agak ketara di mana jumlah kes baharu yang kita catatkan hari ini adalah 4,949, di mana Selangor masih mendahului dengan 1,523 kes, dan Perlis 1 kes. Itu antara negeri yang paling rendah ada kes positif COVID-19, dan diikuti dengan kita ada Sarawak 744 dan Kuala Lumpur 503, Irfan. Ya, kalau kita lihat kepada trend yang mana juga digarisbawahi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan kes sembuh sepanjang pelaksanaan penutupan penuh ini, kes sembuh sangat-sangat tinggi. Ya. Setakat semalam sahaja, kes sembuh yang catatkan lebih daripada 8,163 kes, jadikan jumlah kes aktif masih lagi di paras 11%. Dan kalau kita boleh tinjau lebih mendalam setakat semalam ya, dan kes kematian baru sebanyak 64 kes kematian baru dicatatkan, dan kluster baru 15 yang dicatatkan setakat semalam, yang melibatkan 11 tempat kerja, 1 institusi pendidikan dan 3 kluster komuniti. Dan kalau kita lihat daripada jumlah kluster tersebut, 30 kluster sudah pun 30% kluster masih lagi aktif, manakala 70% kluster sudah pun ditamatkan. Itu menumpukan tanda-tanda kita ketika ini sedang menuju ke arah penamat dan berakhirnya COVID-19 berskala nasional di negara kita, Lina. Betul, dan itu pastinya satu berita yang amat menggembirakan. Nanti kami akan kongsikan kepada anda semua apa plan yang akan dijalankan oleh Perdana Menteri untuk mengakhiri pandemik ini. Baik, sebelum itu kita lihat dulu carta ataupun statistik coronavirus di dunia. Dan setakat ini kalau kita lihat kes yang dijangkiti di seluruh dunia adalah sebanyak 176,725,180. Manakala kalau kita lihat kematian pula, ia mencecah 3.8 juta kes, di mana kalau kita lihat juga jumlah mereka yang pulih daripada coronavirus di sekitar dunia adalah sebanyak 160,773,306 kes. Itu antara yang boleh kita banggakan lah. Ya. Dan kalau kita boleh lihat pula kepada laporan vaksinasi di Malaysia ketika ini, usaha sedang digiatkan dalam pelbagai aspek, dalam pelbagai bentuk untuk mempercepatkan lagi proses vaksinasi. Dalam konteks jumlah pendaftaran kumulatif ketika ini sudah melebihi 50% rakyat Malaysia yang mendaftar untuk program vaksinasi, dan kita juga dimaklumkan bahawa kerajaan sedang mempertimbangkan sekiranya perlu untuk dilaksanakan vaksinasi secara wajib. Dan kalau kita lihat pula kepada dos vaksin yang sudah diberikan, melepasi angka 4.4 juta vaksin sudah diberikan, itu termasuk jumlah dos pertama dan penerima lengkap 2 dos, dan didahului pastinya oleh Selangor, Kuala Lumpur
yang hampir mencapai 80% populasi yang menerima vaksin. So kita di Kuala Lumpur dan Selangor mungkin lebih cepat mencapai imuniti kelompok, dan itu betul gembira yang sepatutnya menjadi motivasi kepada negeri-negeri lain untuk menggiatkan penduduk di kawasan tersebut untuk mendaftar dan datang terjanji vaksin, Harina. Dan kita tahu bahawa ramai yang merungut kerana mereka dah daftar lama tetapi belum dapat vaksin dan sebagainya. Mereka kena faham bahawa kita masih berada dalam fasa kedua di mana orang tua, kumpulan rentan dan OKU yang menjadi fokus. Untuk mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas warga negara atau bukan warga negara, fasa itu akan bermula beberapa bulan nanti. So harap bersabar dan sekarang ni pun kerajaan sedang berusaha meningkatkan kadar suntikan vaksin. Kalau sekarang ni lebih kurang kita dah berjaya mencapai 150,000 suntikan setiap hari. Namun di akhir bulan depan nanti kita mensasarkan 200,000. Pastinya lebih ramai rakyat akan menerima suntikan dan mencapai imuniti kelompok sebelum masa yang kita sasarkan. Namun apa yang penting, pastikan anda semua mendaftar dan tolak semua dakwah-dakwah yang negatif tentang vaksin ini. Itu lebih baik. Ya. Baik. Berita seterusnya, Halina, berkenaan dengan fasa kawalan wabak yang diaktifkan yang baru sahaja diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Khairy Jamaluddin, yang menyatakan bahawa fasa keempat ini akan memfokuskan kepada industri dan juga kawasan-kawasan pembuatan dan perkilangan, kerana memikirkan tentang keperluan untuk memastikan sektor ekonomi, pembuatan dan bekalan untuk barang keperluan rakyat Malaysia tidak terjejas, dan fasa keempat ini akan diaktifkan dan yang mana fasa ini tidak termasuk dalam fasa asal program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini sebagai satu langkah bersepadu dan juga langkah yang pantas pihak kerajaan untuk memastikan program vaksinasi ini betul-betul berjaya dan memberikan manfaat kepada rakyat, bukan sahaja dari sudut menangani COVID-19 tapi menjamin kelangsungan hidup rakyat secara seluruhnya. Betul, dan saya pasti kalau ini berjaya dilakukan, dasar kawalan ini berjaya dilakukan, kita akan memastikan kluster-kluster tempat kerja dapat dikawal. Kalau kita lihat setakat semalam 11 kluster aktif di tempat kerja dilaporkan dan ini sangat membimbangkan. Dan tak apa, kita doakan supaya projek ini ataupun dasar kawalan ini berjaya dijalankan. Baik, kita nak juga bercerita tentang jumlah yang vaksin seperti yang Irfan sudah katakan tadi. Mereka yang telah mendapat vaksin adalah sebanyak 4.49 juta orang, dan sedikit lagi kita nak sampai kepada imuniti kelompok jika kita semua bersama-sama menjayakan program ini. Baik. Seterusnya, berkaitan juga dengan vaksin, ketika ini Persekutuan Majikan Malaysia MEF menggesa supaya kerajaan menubuhkan pusat penyelidikan vaksin nasional, memandangkan untuk memastikan isu bekalan seperti mana yang kita laporkan sebelum ini tidak berlaku dan boleh diatasi dengan kadar yang lebih berkesan. Ini isu bekalan serta keberkesanan vaksin untuk jangka masa panjang memerlukan kepada pakar-pakar dan juga perlukan kepada fasiliti dan infrastruktur yang tersusun. Oleh yang demikian, Presiden MEF Datuk Dr. Syed Husman menyatakan bahawa ia perlu dilakukan kerana ia merupakan satu usaha yang baik dengan penubuhan pusat vaksinasi dan pendidikan ini, memandangkan Malaysia memiliki kemudahan akademik serta pendidikan saintifik dan pakar tempatan yang diiktiraf di peringkat global yang telah pun berjaya menghasilkan vaksin bagi virus Nipah selain menangani SARS, H1N1 dan lain-lain sebelum ini, kata beliau. Betul, dan saya kira ini semua akan berjaya kalau kita mempunyai satu sistem data yang begitu dijaga rapi, dikawal dan boleh dimanipulasi untuk memberi kebaikan kepada kita. Zaman sekarang ni zaman big data, dan untuk itu kita nak cerita tentang data ini, pastinya kita akan bercerita dengan seorang yang betul-betul pakar, iaitu Ketua Perangkawanan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, bersama kita di talian untuk membincangkan COVID-19 makna di sebalik data. Selamat datang Datuk Seri ke Malaysia Bertani. Terima kasih bersama dengan kami. Terima kasih. Apa khabar ni Irfan, Helena?
Masih baik, lagi Encik Hussein. sihat dan mampu bekerja demi negara. Baik, Alhamdulillah. Datuk, kita nak tanya juga, suku tahun pertama 2021 ini menunjukkan peningkatan nilai pelaburan, dan kalau kita lihat juga ia memberi kesan ataupun memberi perubahan kepada angka pengangguran dalam negara. Mungkin Datuk Sri boleh urungkaikan tentang fakta ini. Okey, baik, terima kasih Helena, Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi seperti yang kita ikuti dalam perubahan ataupun pola perkembangan ekonomi telah pun dimaklumkan tadi oleh Helena bahawa kita mengalami peningkatan pelaburan, seperti yang spesifiknya saya boleh nyatakan sebanyak 9.1 bilion pelaburan FDI, pelaburan masuk telah pun dicatatkan pada suku pertama, dan sebenarnya ia telah meningkat berbanding suku keempat, itu sebanyak 6.8 bilion. Jadi di sini menunjukkan satu peningkatan yang memberikan satu prospek yang positif kepada ekonomi negara, dan semua kita mengetahui bahawa pelaburan ni dia adalah berkaitan dengan peluang pekerjaan. Jadi dia punya hubungannya ialah bila mana pelaburan meningkat, maka ia akan boleh membuka lebih banyak ruang pekerjaan, dalam masa sama dia boleh menurunkan kadar pengangguran. Dan berdasarkan data terakhir yang kita ada pada bulan April yang telah pun diumumkan, kadar pengangguran kita pun telah semakin baik. Sekarang berada pada 4.6%. Cuma kebimbangan ataupun apa yang kita hadapi sekarang ialah bila mana kita terpaksa menepani ancaman COVID-19 ini, jadi kemungkinan pemulihan yang telah pun dimulakan sejak ujung tahun lepas mungkin akan terhalang sedikit. Tetapi secara umumnya ingin saya nyatakan berdasarkan data-data terkini, ekonomi kita sebenarnya sehingga pada bulan April telah pun menunjukkan corak pemulihan. Dan kalau kita lihat dari segi pertumbuhan KDNK negara pada suku pertama, kita telah pun merekodkan pertumbuhan negatif yang semakin kecil, iaitu negatif 0.5. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ini sebenarnya satu cerminan pemulihan lah, di mana kita pernah mencatatkan pertumbuhan KDNK yang agak besar, penurunannya sehingga 17.1% pada suku kedua. Jadi ini satu perkara yang amat baik. Dan pada suku keempat sebenarnya pertumbuhan KDNK juga merosot pada kadar negatif 3.4. Jadi ini menunjukkan ciri-ciri pemulihan telah mula berlaku. Dan masa yang sama, seperti kita sedia maklum, ekonomi negara ini ekonomi terbuka, yang mana kita berdagang dengan banyak negara, dan kita dapati negara-negara pedagang utama kita seperti China menunjukkan pertumbuhan KDNK yang amat besar, double digit. Begitu juga negara seperti Singapura, Europe, US. Jadi di sinilah ingin kita terangkan di sebalik data ini, kita juga melihat bahawa walaupun ancaman COVID sedang kita depani, dalam masa sama ekonomi juga perlu kita tangani dengan sebaik mungkin. Dan data-data yang dihasilkan oleh DOSEM sebagai penjana statistik rasmi negara sentiasa akan memberikan maklumat-maklumat tentang kedudukan ekonomi negara dari masa ke semasa. Ya, Datuk Seri, apabila minggu lepas Menteri MITI mengumumkan berkenaan dengan jumlah pelaburan diluluskan lebih daripada 80 bilion ringgit, dan beliau juga menyatakan bahawa pelaburan itu melibatkan lebih daripada 900 projek dan akan memberi peluang lebih daripada 33,000 peluang pekerjaan. Persepsi awam ialah jumlah pelaburan besar tetapi jumlah pekerjaan yang dibina macam tak padan, macam sedikit, tak boleh nak tampung pengangguran 4.6%. Itu mungkin Datuk Seri boleh beri penjelasan tentang bagaimana sebenarnya jumlah pelaburan itu memberikan kesan kepada jumlah pekerjaan yang akan diberikan kepada rakyat Malaysia. Terima kasih Saudara Irfan. Jadi memang soalan ini memang bila diminta untuk saya menerangkan, ni memang saya mencari peluang yang memang satu perkara yang memang ramai umum ingin mengetahui perkara ini. Jadi untuk makluman, apabila dinyatakan pelaburan katakan 80 bilion, bermakna komitmen untuk pelaburan itu tidaklah berbentuk serta-merta dapat direalisasikan. Jadi macam kita membina satu struktur,
kalau kita memilih satu structure kemudahan awam, dia akan ada foundation dahulu, dia akan masuk dia punya structure dia dahulu. Jadi maknanya pelaburan yang dinyatakan itu tidaklah berbentuk pelaksanaannya dalam tempoh yang mungkin 6 bulan. Maknanya dia mengambil spektrum yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bergantung kepada corak jenis pelaburan yang nak dilaksanakan. Tetapi yang paling penting kita kena mengetahui bahawa pelaburan yang dinyatakan berbentuk yang diluluskan itu akan diukur pula nanti bagaimana ianya akan menjadi pembentukan modal. Maknanya ianya akan menjadi pembelian mesin, pembelian kilang ataupun pusat-pusat komersial yang akan menjadikan premis untuk operasi perniagaan, termasuklah pembelian IT, teknologi dan sebagainya. Jadi pelaburan yang perlu kita lihat, kita kena melihat dalam bentuk pelaburan yang kemasukan yang berterusan. Dan apa yang berlaku sekarang misalnya, kemungkinan pelaburan-pelaburan itu adalah yang diluluskan dalam beberapa tahun yang lepas. Jadi untuk pelaburan yang sekarang yang dinyatakan mungkin dia akan bergerak tahun ni, tahun 2022, 2023 dan seterusnya. Dan saya melihat bahawa momentum itu perlu diteruskan. Dan ciri-ciri yang kita kena terima ataupun kita kena memahami apabila pelaburan ataupun kelulusan untuk melabur ke negara ini semakin meningkat, ini memberikan satu pengharapan kepada ekonomi negara. Pastinya ia berkaitan dengan pekerjaan dan juga mengaktifkan kita punya ekonomi dalam berbagai sektor. Dan kita kena lihat jugalah saudara Ifan dan Elina, di sektor mana pelaburan akan pergi. Kalau misalnya dia akan bagi agriculture, maka akan berlaku keadaan di mana negeri-negeri ataupun anak-anak muda ataupun pekerja yang berada di sektor agriculture akan dapat melihat bahawa permintaan kepada mereka untuk bekerja akan tinggi. Kalau sektor akan pergi saya boleh kaitkan dengan apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, mana daripada pelaburan yang besar itu akhirnya akan pergi kepada pekerja yang berada, mana rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi bagaimana sebenarnya angka makro pelaburan lebih besar, pendapatan negara lebih banyak, itu sebenarnya betul-betul memberikan kesan langsung kepada rakyat Malaysia di peringkat mikro, isi rumah, ibu ayah, anak-anak di rumah. Datuk Seri. Jadi ini yang mungkin bila kita umumkan angka-angka ini, ramai yang tidak merasakan angka statistik ni, angka statistik mereka kan. Jadi sebenarnya angka ni angka rakyat. Kalau kita misal katakan pengangguran sekarang 4.6%, sebenarnya ianya daripada rakyat lah, daripada berbagai sektor ekonomi kita bawa ke peringkat nasional, maka keluarlah statistik berkenaan. Jadi bersama juga dengan pelaburan nanti tadi. So apabila pelaburan itu masuk, maka kita melihat bahawa pelaburan itu memberi prospek jangka pendek, jangka panjang kepada negara kita. Dan yang paling penting pastinya semua mengetahui negara kita amat menekankan pelaburan yang bercorak high value added, mana nilai tambah yang tinggi. Dan pastinya ia memberi satu pengharapan kepada ibu dan ayah dan juga para graduan supaya pelaburan yang masuk itu juga akan memberi peluang pekerjaan kepada para graduate dan juga anak-anak muda kita. Jadi yang penting juga saya melihat dalam konteks persiapan kita sebagai pekerja di dalam negara kita, maknanya kita dilihat oleh pelabur asing sebuah negara yang bukan macam pelaburan tahun 70-an, 80-an, 90-an. Maknanya kita dilihat oleh para pelabur mempunyai human capital yang boleh bekerja dengan teknologi. Dan ini sebenarnya saudara Ifan dan Herina, apakah pelajaran yang amat mahal yang kita pelajari daripada COVID-19, iaitu kita dapati industri-industri yang melaksanakan automation yang tidak bergantung pada labor intensif ini, industri-industri ini dapat bergerak dalam senario yang tanpa begitu banyak memerlukan pekerjaan, yang memerlukan social distance dan sebagainya. Dan ini yang kita melihat daripada statistik menunjukkan dalam sektor ekonomi yang banyak mempraktiskan
digital punya platform ni, digital ekonomi, ia juga mempunyai satu potensi yang begitu besar. Dan sebenarnya ini juga jadi satu pemangkin ya. Ni Irfan dan Helena dan ramai yang mula berlumba-lumba sekarang ni melaksanakan aktiviti ekonomi secara atas talian. Jadi sebenarnya dalam konteks bernegara menjadi satu tanggungjawab sebuah pemerintah pula menyediakan fasiliti ini. Kemudahan ini yang sangat diusahakan oleh kerajaan, tak kira lah kita berada di kampung, di pelosok mana pun. Kalau kita ada hubungan hubungan internet yang bagus, ia memberi peluang ekonomi yang semakin besar kepada semua rakyat untuk mengembangkan keupayaan ekonomi. Jadi makna angka ini kepada rakyat sebenarnya amat besar. Dan pastinya statistik-statistik yang kita kata ekspor negara semakin meningkat, maknanya sebenarnya bila ekspor negara meningkat bermakna pengeluaran kilang mengeluarkan barangan. Bila kilang pengeluaran maknanya pekerjaan ada, mungkin bila demand semakin tinggi ada tambahan dari segi bilangan jam bekerja ataupun menambah rekrutmen dan sebagainya. Tapi yang saya sampaikan tadi tidaklah dinyatakan dalam keadaan yang kekangan yang berlaku sekarang. Yang ingin saya sampaikan ialah secara konsepnya, dan pastinya di sana sini as much as factory ataupun pengeluaran ingin berjalan, tetapi ianya tidak berjalan kerana kita perlu mengimbangi kekangan ataupun ancaman COVID-19 ini. Cuma dari segi readiness saya tadilah untuk kita embrace teknologi menjadi satu kerja yang boleh bekerja dengan teknologi itu amat penting untuk kita menjadikan kita punya human capital, kita punya pekerja kita boleh diterima ataupun boleh menyumbang kepada industri-industri yang bernilai tinggi yang kita menunggu pelaburan-pelaburan ataupun sekarang ini mula menunggu menerima pelaburan yang bercorak high value added tadi, bernilai tinggi. Datuk Sri, kalau boleh kita kaitkan perbincangan kita dengan pengumuman Datuk Tan Sri Perdana Menteri kita semalam berkenaan dengan Pelan Pemulihan Negara. Sebagaimana angka yang positif ini boleh membantu program ataupun pelan pemulihan negara ke hadapan ini, dan adakah ia bermakna hanya akan difokuskan kepada negeri-negeri yang dah sampai imuniti kelompok seperti Kuala Lumpur dan juga Selangor, ataupun ada kaedah lain untuk melaksanakan pelan pemulihan ini? Jadi terima kasih. Berkaitan dengan corak pemulihan ekonomi negara kita, kita melihat bahawa ekonomi kita ni adalah ekonomi yang diversify. Maknanya ekonomi kita bercorak yang kita ada sektor pertanian, sektor perkilangan, sektor perlombongan, pembinaan dan perkhidmatan. Of course lah, perkhidmatan tu yang tertinggi, 56%. Tetapi kita melihat dalam peringkat awal pemulihan kita ini, kita masih lagi menghadapi masalah dari segi sektor yang bergantung pada sektor pelancongan. Tapi dalam masa yang sama, kita dapati kita mempunyai peluang yang besar di dalam sektor pertanian. Jadi apa yang mungkin dinyatakan oleh kerajaan bahawa kita sedang berusaha dan bergerak untuk kita memulihkan ekonomi ini melibatkan satu dimensi yang melihat secara holistik. Jadi dalam ini tidaklah tertumpu kepada negeri yang seperti Selangor, negeri-negeri yang begitu hadapan, tetapi negeri-negeri yang mungkin berkata dia punya faedah berbandingnya, competitive advantage kepada sektor pertanian, sektor-sektor perkhidmatan boleh bergerak, dan ianya menjadi satu perkara yang amat penting kepada negara kita, terutamanya untuk kita menyeimbangkan. Misalnya tadi ditanyakan apakah masuk angka ini kepada rakyat keseluruhannya. Misalnya dalam sektor pertanian kita ini, kita dapati data import menunjukkan kita banyak bergantung pada import makanan dari luar negara. Kita import kelapa, import bawang, import cili, import daging dan sebagainya, dan kita punya peluang untuk terlibat dalam sektor pertanian, modernkan kita punya sektor pertanian yang boleh memberikan hasil yang tinggi kepada penggiat-penggiat ataupun pengusaha-pengusaha sektor pertanian. Dan ini saya jangka dalam memulihkan ekonomi negara keseluruhan ni negeri-negeri dalam negara kita mempunyai perancangan pelan yang masing-masing, dan pastinya dalam masa yang sama juga pemulihan di peringkat yang amat terkesan
peranan dalam berbagai dimensi termasuk peranan NGO dan sebagainya amat penting, dan juga peranan CSR daripada syarikat-syarikat juga amat penting untuk kita buat masa ini ingin memberikan sebaik mungkin cushion supaya tidak berlaku keadaan yang menyebabkan rakyat negara kita ni tidak ada perkara yang nak dikerjakan, nak diusahakan. Ya. Baiklah Terima kasih Datuk banyak. Sri. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Sri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia. Nanti kalau ada masa kita borak lagi, okey? InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk Sri. Ya, Baik, itu dia. Saya boleh sangkungkan dia pelaburan semakin tinggi pelaburan, semakin yakin orang untuk melabur dalam negara kita, dan semakin yakin orang nak melabur dalam negara kita, semakin banyak pelaburan. Semakin banyak pelaburan, semakin banyak pekerjaan, semakin cepatlah pemulihan kita untuk keluar daripada COVID-19 ini, Alina. Mungkin data itu perlu kita teliti agar semua golongan dapat diberikan perhatian. Sekarang ni bantuan kan banyak kepada P40, namun kita jangan lupa bahawa M40, T20 juga akan terkesan dengan pandemik ini. Namun tak apa, hari ni kita nak cerita tentang hero macam Irfan katakan di awal rancangan tadi tentang hero, di mana seorang saintis atau seorang jurnalis, wartawan yang diberi nama Edmund Yong yang dilahirkan di Malaysia telah memenangi award atau Pulitzer Prize untuk tahun ini kerana penjelasan dia tentang pandemik COVID-19. Nak cerita pasal hero boleh pula. Antara ramalan-ramalan Edmund Yong yang tepat ini yang menyebabkan beliau dapat anugerah Pulitzer adalah artikel yang tulis di antara Mac 2020 sehinggalah Disember 2020 yang menjelaskan tentang bahana virus COVID-19, dan beliau juga secara jelas mencerahkan pembaca berkenaan dengan kemungkinan kegagalan kerajaan Amerika Syarikat dalam menangani COVID-19 tahun lalu, dan ia terbukti benar, termasuklah berkenaan dengan terputusnya komunikasi di peringkat antarabangsa, berkenaan dengan kekurangan alatan kesihatan dan juga berkenaan dengan kekurangan pakar di peringkat kerajaan persekutuan Amerika Syarikat untuk mendampingi COVID-19. Dan hero kedua kita, Halina, Sharifuddin, silakan. Ini tentang Sharifuddin yang memenangi ataupun menjuarai FIM CEV Moto3 di Barcelona. Tak sangka pelumba muda yang berusia 20 tahun ini walaupun bermula pada kedudukan ke-10 menamatkan saingan 16 pusingan dengan mencatatkan 29 minit 32.553 saat, meninggalkan dua pelumba Sepanyol iaitu David Munoz dan juga Jose Antonio yang masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Tahniah kita ucapkan kepada Sharifuddin Azman atas kejayaan dia memenangi juara FIM CEV Moto3 di Barcelona ini. Ya, dan kita akhiri Malaysia Petang ini hari ini dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Wira Negara yang sudah pun mendermakan darah anda, yang sudah memenangi anugerah Pulitzer, dan juga Sharifuddin. Tahniah Damuk, kami bangga dengan anda, Malaysia berbangga. Baiklah, sekian saja Malaysia Petang ini bersama saya Lina Pahlavi dan juga rakan sejawat saya Irfan Faruqi. Jumpa lagi.